Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai geng, so aku nak cakap kat sini yang mana baru menonton video aku, selamat menonton dan aku ucapkan ribuan terima kasih kerana korang sudi menonton video aku. Yang mana tak nak nonton tu tak apalah, kita tak paksa apa kan. Itu masing-masing punya, buat glad, buat chill, betul lah. Okay, so jangan lupa subscribe dan klik loceng yang ada. Okay, thank you guys. Okay guys, so hari ni aku nak sambung yang part 1 aku hari tu yang dia punya mention suka gaduh. So yang part ni dia masuk pada tajuk Suka Menipu yang disampaikan oleh Adeline Roslan. So buku ni daripada Momento. So aku just sajalah nak cerita-cerita kan, sebab biasalah cuti-cuti ni tak ada buat apa kan. So aku try bedah buku, not bedah lah sebab bukan aku yang penulis, tapi diorang ni 5 orang ni penulis. So aku just kongsi dengan korang lah apa yang aku baca. Okay, so yang hari tu aku dah terangkan tentang suka gaduh. So aku ada ceritakan sikit tentang pengalaman aku berkaitan dengan kisah aku dulu kat sekolah lah, yang sampai kena rotan semua tanas tu. Semua korang boleh tonton kat video sebelum ni Okay, so kita sambung dekat video yang kali ni. Dia menerangkan tentang suka menipu. Okay, so suka menipu dekat sini waktu dia sekolah rendah, dia memang seorang budak yang nakal. Okay, standard lah, kalau semua budak pun nakal, betul tak? Okay, so macam aku nakal, korang mesti nakal kan. Kalau korang ada nakal waktu sekolah rendah, nakal apa yang paling korang banyak buat? Sorry guys, angin. Okay, yang paling korang banyak buat waktu sekolah rendah, cuba korang komen kat bawah. So nanti nakal mana yang paling menarik, aku akan try kongsikan dengan korang. Dan jangan lupa tag IG korang Okay, so dia ceritakan tentang dekat sekolah, waktu dia di sekolah rendah dia suka menipu. Okay, and then the same time waktu zaman dulu famous dengan satu kereta. Kalau korang tahu kereta ni nama dia kereta Tamiya. Okay, Tamiya ni memang dulu waktu zaman aku kecil pun famous juga kan. Kecil boleh lah beberapa tahun yang dulu. So sekarang ni dah besar, so dah kerja, so nak tak nak just terus tempuh hidup kan, betul lah. Okay, so dia cerita dekat sini dia pernah belikan satu waktu zaman dia dulu dia famous dengan kereta Tamiya, dan ketika tu ada satu enjin Tamiya yang orang kata macam gila, dia boleh bagi laju lah kereta tu kan. So dia cakap dekat situ lah. So lepas tu dia kata sebab benda tu susah nak dapat, and then benda tu mahal, dalam harga dia RM30 lebih lah macam tu. So ada ni cerita, dia kata petikan dia saya ambil, weh korang kat kedai dekat dengan rumah aku ada jual enjin tu doh. Dia cakap macam tu, kalau korang nak aku belikan boleh je, tapi harga dia dalam RM20 macam tu lah. Siapa nak aku belikan, boleh bagi duit nanti aku belikan. Okay, so ayat dia tu dia bagi kat kawan dia lah. So ramailah kawan dia yang bagi RM20 tersebut. Lepas tu dia kata bila kawan-kawan dia bagi duit tu, dia tak beli pun Tamiya, dia gunakan untuk beli aiskrim, dia gunakan untuk beli makanan dan macam-macam lagi. So dekat situ nampak lah, dia kata dia seorang yang jahat. Yelah gila, RM20 ke waktu zaman dulu. RM20 banyak kot. Kita yang sekarang RM20 pun tak sampai sesaat dah boleh habis. Ini kan pula zaman dulu kan. Okay, lepas tu dia kata bila dia dekat rumah tak ada pun kedai tu sebenarnya jual. Dia pun tak tahu macam mana bentuk enjin Tamiya tu. Okay, lepas tu bila dia pergi sekolah, kawan dia semua tanya, yelah dah bagi duit kan, kawan dia semua tanya. Kawan dia kata macam mana dengan enjin tu, Adeline kau dah beli belum enjin tu? Dia kata. Lepas tu dia kata aku dah beli, tapi time aku masukkan dalam beg sekolah aku, tiba-tiba mak aku check, and then mak aku marah sebab bawa mainan pergi sekolah. So mak aku simpan balik. Aku lepas tu ada lagi jawapan dia bagi, aku dah beli tapi serius aku terlupa gila nak bawa. Aku lupa yang aku masukkan enjin tu dalam beg lagi satu. So dekat situ banyak benda yang dia menipu kan. Okay, so dia kata yang paling pelik tu kawan dia sampai mati-mati memang percaya yang benda tu memang dia tak beli lagi. So macam apa dia punya menipu tahap sebab macam mana kita tahu duit kan, duit
kalau kita mencuri, benda tu akan, kalau kita beli makanan, benda tu akan mengalir dalam darah kita, tu akan sampai keturunan kita. So dekat situ bahagilah kalau mencuri, kan? Macam pepatah ada mengatakan, cakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama mencuri, kan? So biasalah budak-budak nakal-nakal kan, macam korang tak pernah nakal pula kan. Macam aku pun dulu pernah je nakal. Macam aku cerita part aku pula. Okay, so dah cerita part ada ni yang suka mencuri ni, aku cerita part aku pula. Okay, kalau part aku pula, kalau dulu bukan suka mencuri, aku susah sikit nak mencuri. Sebab bapa aku ni dia seorang yang garang. So macam, padahal dia bukan kerja askar pun, tapi memang kita orang dididik dengan garang lah. So nak buat kesalahan tu agak takut. Okay, so dia ada kat sebelah kat bilik sebelah. So di bilik aku kan, so tak dengar kot. Lain lah kalau dia tonton YouTube aku ni, habis lah. Okay, so bila mana kita orang, aku dengan abang aku ni selalu keluar. So mak aku pesan sebelum pukul 7 kita kena balik, kan? So sebelum pukul 7 mesti semua kena balik. Sebab dulu famous dengan apa, hantu sorok, kan? Kalau korang tahu, mesti korang akan ingat balik lah hantu apa benda namanya. Aku nak sebut macam Tit, macam tu. So sebelum pukul 7 sepatutnya kita kena balik. Tapi kadang-kadang biasa dah keluar dengan member kan, tiba-tiba balik lambat pula. Lepas tu macam sampai pun dah nak maghrib semua kan. Lepas tu memang kau bayangkan rumah aku nak masuk, dia ada dinding sebenarnya. Waktu dulu kita duduk rumah flat, so ada dinding. So dekat situ mak aku akan duduk, aku pegang rotan. Dia pegang rotan, masuk je semua, bom, dia libat. Macam aku macam nak masuk tu tak nak, macam acah-acah sekali, acah-acah. Mak aku ambil aku tarik, bom, macam tu. So macam gila sebenarnya. Pengalaman waktu kecil ni memang mengajar kita banyak erti, orang kata disiplin. So yang mana tak disiplin waktu kecil tak apa, jangan risau. Dah besar kau boleh disiplinkan diri kau sendiri, kan? Tak ada masalah pun sebenarnya berkaitan disiplin ni. Tapi kalau lebih elok kalau kita kuatkan disiplin tersebut. Sebab apa? Kalau kita kurang disiplin dalam diri, bila kita dah kerja, kita payah. Komitmen kita terhadap pekerjaan kita memang payah. Okay, so dekat situlah nasihat aku. So kalau korang rasa korang nak berjaya, nak kuat bekerja, first adalah disiplin. Bila mana kau dah disiplin, semua benda akan berjalan dengan selamat ke? Lancar lah orang kata. So kau boleh mendengar arahan daripada majikan, kau boleh melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan kau. Lebih kurang macam tu lah. So apa korang tunggu lagi? Subscribe lah, share, like, comment. Subscribe, like, share and comment. So yang mana-mana mengenali diri aku ni, aku ni taklah seberapa yang korang sangkakan. Aku just biasa-biasa buat YouTube pun suka-suka. So macam untuk mengisi masa lapang daripada tak buat apa-apa, sebenarnya aku ada banyak buku. Contoh-contoh buku aku adalah macam buku daripada Ustaz Ibn Liu. Okay, so yang ni buku daripada Ustaz Ibn Liu. Bagi sentang satu lagi menelurusi cinta. Walaupun aku susah nak bercinta, bukan susah nak bercinta, tapi macam cinta menyakitkan. Aku tak nak bahas benda tu. Biarlah dia terkubur dan selamanya terkubur. Okay lah guys. So untuk hari ni tajuk dia adalah mencuri. So nanti aku akan sambung lagi next video aku berkaitan dengan bercinta. Bukan aku nak bercinta, tapi dalam buku ni dia ada tulis bercinta. Cinta boleh lah. Nanti kita akan ucapkan kenapa dia punya bercinta tu orang kata tu. Sebab dia ada suka seorang perempuan. So jangan lupa like, share and comment and subscribe dan klik loceng yang ada.
Nanti kita akan jumpa di next video yang akan datang. Okay guys, Assalamualaikum.